Dan alangkah terkejutnya dia bila dia ternampak seluar dalam berada dalam air periuk. Dia mula terasa mual sebab selama ni dia ada minum air dalam periuk tu. Hai, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Oleh sebab ramai yang tanya apa yang terjadi pada Cik Senah kan lepas kedai ditutup, jadi aku akan ceritakan dalam episod kali ni. Korang ingat lagi tak hari tu aku ada cerita pasal pekerja Cik Senah yang berhenti sebab tak tahan dengan perangai Cik Senah tu. Kebetulannya anak makcik aku berkawan dengan bekas pekerja Cik Senah tu dekat Facebook sebelum pekerja tu berhenti. Satu hari tu selepas je kedai makcik aku ditutup, kebetulannya pekerja Cik Senah ni aku bagi nama Siti lah. Siti ni dia ada tanya khabar dekat anak makcik aku melalui Facebook. Jadi mereka berdua pun berchatting. Cerita punya cerita, jadi Siti pun tanya dekat anak makcik aku, bisnes macam mana, okey ke? Lepas tu anak makcik aku pun berterus terang, dia cakap kedai dah tutup. Anak makcik aku pun bertanya balik pada Siti, kenapa kau berhenti tiba-tiba, lepas tu kau terus hilangkan diri? Keesokan harinya, Siti pun ajak berjumpa. Dia cakap dengan anak makcik aku dia ada sesuatu nak bagi tahu. Jadi anak makcik aku pun bersetuju untuk jumpa dengan dia. Masa mereka berdua berjumpa, jadi Siti pun memberitahu satu rahsia yang menyebabkan kenapa dia berhenti, dan rahsia ni dia tak pernah ceritakan pada sesiapa pun. Pernah satu hari tu, Siti ada bungkus lebihan makanan untuk dia bawa balik ke rumah. Selepas kios ditutup dan dia pun dah separuh jalan untuk menuju ke rumah dia, tiba-tiba baru dia teringat, alamak, bungkusan makanan dia tertinggal lah dekat kios. Jadi dia pun berfikir-fikir sama ada nak patah balik ataupun tak. Dengan hari yang semakin gelap dan dia hanya berjalan kaki je, membuatkan dia rasa macam malas nak patah balik. Tapi dia takut Cik Senah akan marah dan membebel dekat dia bila nampak makanan tu esok pagi, sebab makanan tu mesti akan berbau busuk ataupun dah basi. Korang pun tahu kan macam mana perangai Cik Senah tu, dia kan pemarah dan juga panas baran. Jadi nak tak nak, Siti terpaksa berpatah balik pergi ke kios untuk ambil bungkusan makanan dia. Masa dia nak buka kios tu, tiba-tiba bulu roma dia rasa meremang tau. Jadi disebabkan tu membuatkan dia cepat-cepat buka kios nak ambil makanan. Dalam keadaan gelap dan kelang kabut tu, kaki dia tersepak sesuatu dan tersadung membuatkan dia terjatuh. Sambil mengaduh dan kakinya terasa sakit, dengan kaki dia, aduh sakitnya kaki aku ni, tiba-tiba dia teringatkan apa yang dia langgar tadi tu. Dia terus ambil telefon dia dan buka lampu suluh. Bila dia suluh, dia ternampak satu periuk yang terbuka penutupnya. Rupa-rupanya baru dia tahu yang dia terlanggar satu periuk yang Cik Senah memang larang keras pekerja-pekerja dia sentuh. Cik Senah pernah cakap, jangan sentuh periuk ni, jangan buka periuk ni. Oleh sebab tu, lagi buatkan jantung dia berdebar-debar. Yelah, dia rasa takut lah sebab dia dah terlanggar periuk tu kan. Dia pun terfikir, apalah yang ada dalam periuk tu. Sebab dia tengok periuk tu periuk biasa je kan. Jadi dia rasa tertanya-tanya. Disebabkan perasaan ingin tahu dan juga alang-alang penutup periuk tu pun dah terbuka, jadi dia pun tengok ke dalam periuk tu. Dan alangkah terkejutnya dia bila dia ternampak seluar dalam berada dalam air periuk. Dia mula terasa mual sebab selama ni dia ada minum air dalam periuk tu. Dan juga katanya ni adalah pelaris menggunakan seluar dalam. Air rebusan seluar dalam ni untuk menyedapkan masakan dan juga minuman, membuatkan orang ketagih untuk datang lagi. Dan dalam keadaan kelang kabutnya, dia pun ambil penutup periuk tu, tutup periuk dan juga kembalikan periuk tu ke tempat asal. Dalam keadaan susah payah nak bangun, dengan kaki yang terdengkut-dengkut tu, dia pun menutup kios. Tiba-tiba, dia ternampak satu kelibat orang keluar daripada kereta dengan kelang kabut, dan bila diperhatikan betul-betul, itu Cik Senah. Oleh sebab dia takut kantor Cik Senah nampak dia dekat kios tu, yelah dia takutlah Cik Senah fikir dia nak datang tu nak mencuri ke apa ke, sebab dia tak bagi tahu Cik Senah pun kan yang dia nak datang kat kios tu. Jadi dia pun bersembunyi di sebalik kios.
Dia ternampak Cik Senah berjalan ke arah dan juga berhenti dekat kedai makcik aku. Siti ingat Cik Senah tertinggal barang dekat kios sebab tu dia patah balik. Tapi yang buatkan dia heran, dia nampak Cik Senah sekarang ni berdiri betul-betul dekat depan kedai makcik aku. Jadi Siti terus memerhatikan gerak-geri Cik Senah tu. Selepas tu dia ternampak Cik Senah mengeluarkan satu uncang berwarna kuning keluar daripada beg tangan dia. Mata Cik Senah melilau-lilau memandang sekeliling dia, dan lepas tu baru dia buka ikatan uncang tu dan dia menabur sesuatu di depan kedai makcik aku. Tapi dalam keadaan yang gelap dan juga jauh sedikit daripada kios tu, membuatkan Siti tak nampak apa yang dia taburkan. Dalam beberapa minit kemudian, Cik Senah pun berlalu pergi. Jadi Siti ni dia rasa tertanya-tanya, apa benda lah yang Cik Senah taburkan kat depan kedai makcik aku tu kan. Jadi dia pun perlahan-lahan berjalan menuju ke kedai makcik aku untuk tengok apa yang Cik Senah tabur tadi tu. Bila dia dah sampai dekat depan kedai makcik aku dan dia tengok ada banyak tanah, dan dia pun berfikir, kenapalah Cik Senah taburkan tanah ni dekat depan kedai makcik aku tu. Dia tak boleh tidur semalaman bila dia fikir apa yang dia nampak pada malam tu. Ada dua benda yang dia nampak. Satu seluar dalam periuk, dan satu lagi dia nampak Cik Senah taburkan tanah depan kedai makcik aku. Walaupun dia tak pasti apa yang Cik Senah cuba lakukan, tapi dia dapat rasakan semua tu berunsur syirik. Selepas dia berfikir-fikir, akhirnya dia meletakkan notis 24 jam berhenti daripada kedai Cik Senah, sebab dia pun dah rasa lain macam dengan Cik Senah ni. Siti pun ada bagi tahu anak makcik Ani yang dia rasa bersalah sangat dan dia minta maaf sebab dia tak bagi tahu hal ni awal-awal. Yelah, sebab makcik aku pun layan dia dengan baik. Kadang-kadang makcik aku belanja dia makan. Sederet kedai makcik aku, ada satu kedai yang jual makanan juga. Aku bagi nama owner dia Pak Mat. Masa makcik aku berubat untuk kali yang kedua, Pak Mat ada juga sekali-sekala datang ke kedai makcik aku untuk membeli barang. Selepas tu dia ada tanya pada makcik aku kenapa dia dah lama tak nampak makcik aku datang kedai. Lepas tu makcik aku pun bagi tahu pada dia yang makcik aku sakit sampai tak boleh nak bangun. Pak Mat pun tanya kenapa jadi macam tu, ada terjatuh ke? Lepas tu makcik aku pun bagi tahu hari tu dia ada pergi berubat dan ustaz pun bagi tahu dia ada terkena sihir. Lepas tu Pak Mat pun berkongsi cerita dulu dia pun pernah juga terkena sakit macam ni, tapi disebabkan buatan orang lah. Ada orang hantar sihir pada dia. Pak Mat kata dia sakit tiba-tiba dan tak boleh bangun langsung. Dah macam lumpuh satu badan. Pergi hospital tapi doktor tak boleh detect apa sakit Pak Mat ni. Jadi Pak Mat pun pergi jumpa dengan Bomo. Lepas tu Bomo kata ada orang buat dia dengan kedai dia. Sambil bercakap, mata dia melirik ke arah kedai makcik Senah. Pak Mat pun ada cakap kalau ada orang buat aku akan balas balik. Dia cakap macam tu sambil muka dia tersenyum. Sebelum Pak Mat nak keluar daripada kedai, dia ada cakap dengan makcik aku, kau tengok je lah nanti, kau akan tahu siapa orangnya. Selepas beberapa bulan kedai makcik aku tutup, makcik aku ada lalu dekat kedai lama dia. Jadi bila dia terpandangkan kedai Cik Senah ni, dia nampak kedai Cik Senah macam tutup lama tau. Lepas tu Cik Senah buka balik kedai dia, tapi lepas tu terus tutup, tak buka-buka lagi. Dan akhirnya kalau korang nak tahu, Cik Senah jatuh sakit dan lumpuh seluruh badan. Dan baru-baru ni dapat khabar berita yang dia dah pun meninggal dunia. Cerita ni aku ceritakan untuk korang dapatkan pengajaran yang baik kita boleh ambil, yang buruk kita jangan ikut. Sebab amalan membalas balik ni bukanlah perkara yang baik untuk kita ikuti. Jadi apa pendapat korang tentang cerita makcik aku? Kalau korang rasa sakit hati ke, sedih ke, suka ke, korang boleh komen dekat bawah, boleh share dengan aku. Dan kalau korang ada pengalaman kena macam ni juga, korang boleh emailkan cerita pada aku, nanti aku boleh ceritakan semula. Jadi itu sahaja cerita aku setakat ni. Terima kasih sebab mendengar sampai ke penghujungnya dan support cerita aku dan suka dengan cerita aku. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja. Terima kasih. Bye.